Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba' Bersyukur kita kepada Allah kerana dengan izin dan rahmatnya kita dapat seperti mana kebiasaannya meneruskan kelas ataupun kuliah kita berhubung dengan tadabbur ayat-ayat pilihan daripada Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita memulakan pagi ini dengan membaca satu dua ayat, dikurniakan keberkatan di dalam urusan dan juga pekerjaan yang akan kita lakukan pada hari ini. Pada pagi ini kita memilih dan mengambil ayat yang keempat daripada surah Al-Ma'arij. Kita memilih ayat yang keempat daripada surah Al-Ma'arij. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'arujul malaikatu war-ruh تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Itu ayat yang keempat. Kalau sempat, kita ambil satu lagi ayat yang kelima. Maksud ayat, Ta'arujul malaikatu war-ruh. Para malaikat dan ar-ruh. Ar-ruh di sini ada sekurang-kurangnya dua tafsiran ataupun dua maksud yang disebut oleh para ulama. Di dalam Al-Quran, apabila Allah menyebut perkataan ar-ruh, dia membawa maksud Jibril alaihissalam. Apabila kita baca di dalam Al-Quran, kita bertembung atau kita bertemu dengan perkataan ar-ruh, dia membawa maksud Jibril. Ini dapat kita fahami di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193. Bukan sahaja ayat ini, ayat-ayat yang lain juga bila dia sebut perkataan ar-ruh merujuk kepada Jibril alaihissalam. Umpamanya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193, Allah menyatakan nazala bihir ruhul amin. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa turun oleh ar-ruh al-amin. Ar-ruh al-amin siapa? Jibril alaihissalam. Biruhil Kudus. Dalam Quran ada perkataan Ruhul Kudus, Jibril alaihissalam. Jadi kita boleh translate, kita boleh terjemah ta'arujul malaikah. Ta'aruju daripada perkataan al-mi'raj. Perkataan mi'raj tu mari daripada, ta'aruju tu mari daripada word yang sama lah. Apa maksud al-mi'raj? Kita ada ni kita nak sambut ni sehari dua lagi bulan Rejab ni, al-Isra wal Mi'raj. Dia dua benda, al-Isra wal Mi'raj ni dua peristiwa. Satu, al-Isra, perjalanan darat ke darat daripada Makkahul Mukarramah ke Palestin, Aqsa. Yang tu dia panggil Al-Isra. Ayat yang pertama dalam surah Al-Isra, dan juga Allah sebut pada ayat yang ke-60 dalam surah yang sama. Kemudian Nabi diangkat oleh Allah ke langit, dibawa naik ke langit, yang tu dia panggil Al-Mi'raj. Jadi perkataan dalam ayat ini ta'aruju, naik ke langit. Naik ke langit. Okey? Ta'arujul malaikatu war-ruh, naik malaikat dan ar-ruh ilaihi, kepadanya, yakni kepada
Tuhan Allah Azza wa Jal. Fi yaumin, di dalam satu hari, kana miqdaruhu khamsina alfasanah, kadar tempoh satu hari itu bersamaan dengan miqdar, dia punya kadar dia, tempoh dia, khamsina, 50, alf ni ribu. Sebab tu Arab bila dia kata alfun tu maksudnya ribu, kan, ribu. Khamsina alfasanah, satu hari kadarnya, tempohnya 50,000 tahun. Nanti kita akan tengok banyak Allah sebut perkataan 50,000 tahun ni, kan? Okey. Seperti yang kita sebut tadi, ar-ruh di kalangan ahli tafsir berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang lain, dia membawa maksud Jibril alaihi salam. Okey? Dan tuan-tuan, kita selalu baca dalam Quran ni, Allah sebut tanazzalul mala dalam surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Betul tak? Samalah. Mungkin Asy-Syu'ara kita tak selalu jumpa, tapi Al-Qadar tu, surah Al-Qadar, inna anzalna tu memang rajinlah kita baca. Juga dia sebut, dia guna ayat yang sama, tanazzalul malaikatu warruh. Turun malaikat dan roh. Soalan yang kita nak boleh kemukakan atau perkara yang boleh kita bincang, bukankah ar-ruh itu, Jibril itu malaikat? Jibril itu malaikat kan? Tapi kenapa dia asingkan perkataan Jibril tu, penyebutan disebut Jibril itu secara berasingan dengan malaikat? Kalau Allah sebut tanazzalul malaikah atau ta'rujul malaikah, turun malaikat atau naik malaikat, masuklah di dalamnya Jibril alaihi salam. Tapi kenapa Allah sebut pula sekali lagi ar-ruh? Kata para ulama, ini adalah dalil yang paling kuat, jelas, terang, kedudukan Jibril yang mulia dan lebih besar daripada malaikat-malaikat yang lain. Kalau ditanya siapakah malaikat yang paling mulia, yang paling besar, yang paling tinggi kedudukannya, jawapannya adalah Jibril. Berdasarkan kepada penyebutan nama dia tu secara berasingan. Allah mention asing pula, sebut malaikat, sebut pula nama dia, menunjukkan dia adalah malaikat yang paling mulia dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu maklumat yang pentinglah. Okey. Kemudian tuan-tuan, di kalangan ahli tafsir, di kalangan ulama, mereka menyatakan bahawa ar-ruh di dalam ayat ini juga boleh kita faham atau boleh kita tafsirkan, kita terjemahkan ar-ruh di situ dengan maksud ruh manusia, ruh kita. Kita pun sebut ruh kerana manusia ni dia terdiri daripada jasad dengan ruh. Jasad dengan ruh. Ni jasad kita ni. Badan kita ni jasad. Jasad ini tidak bermanfaat atau tak berguna, atau dalam bahasa yang agak kasar menjadi bangkai. Maksudnya dia tak ada function apabila roh dicabut keluar. Dia jadi mayat. Mayat tu bangkai lah. Mayat tu perkataan Arab. Maitah. Apa makna maitah? Hurrimat alaikumul maitah waddam. Diharamkan kepada kamu memakan maitah. Maitah tu apa?
Maitah tu daripada perkataan mayat tu sama lah word dia tu. Bangkai. Bangkai. Pasal tu kita pun dalam bahasa peribahasa kita, perkataan kita bangkai macam bangkai hidup. Kan? Betul tu peribahasa Perlis ke peribahasa apa ni Dewan Bahasa? Yang ni macam bangkai hidup. Ataupun seperti bangkai yang tidak memang bangkai tak bernyawa. Kalau bernyawa dia tak panggil bangkai. Jadi faham tak? Okey. Di mana roh? Ni perbincangan apa ni pelik sikit lah kan. Di mana roh? Quran kata yas'alunaka 'anir ruh. Mereka manusia itu bertanya kepada engkau Muhammad tentang di mana roh. Allah tak ceritalah. Roh ni benda yang benda yang tak jelas. Cuma kita ni ada roh. Roh mula ditiup masuk ke dalam jasad kita, ke dalam badan kita ketika berusia 120 hari atau lebih kurang 4 bulan. Janin yang 4 bulan, usia kandungan dia 4 bulan, roh mula masuk. Ditiupkan roh. Dalam hadis sahih riwayat Muslim. Hadis ni taraf dia sahih. Sahih Muslim. Allah perintahkan malaikat untuk turun memasukkan roh, tiup roh ke dalam janin yang berusia 4 bulan. Masa itulah bermulanya manusia itu menjadi orang yang bernyawa. Sampai bila? Sampai kita dicabut keluar. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan nak luar umur 60, tolaklah. 4 bulan tu, berapa lama dah dia duduk dalam badan tuan-tuan. Dan apabila sampai ajal, turun malaikat maut untuk nak tarik keluar. Kita tak tahu dia duduk tang mana ni. Boleh jadi dia duduk di sini, di sini, di sini, kita tak tahu. Tapi bila dia tarik keluar daripada kepala. Lepas tu tuan-tuan akan jumpa hadis nyawa di halkum. Dia duduk tang mana tak tahu. Tapi bila malaikat maut nak tarik keluar, dia tarik keluar daripada atas. Lepas tu dia kata nyawa akan sampai di sini. Bila nyawa sampai di sini, artinya dia dari mana? Dari bawah naik ke atas. Sebab itu, apa dalil yang kita kata roh tu keluar daripada atas? Mata terbuka ketika mati. Nabi sebut dalam hadis Muslim, hadis Abu Salamah. Hadis Abu Salamah. Nabi kata, innar ruh idza qubida apabila dicabutnya roh tu, ittaba'ahul basar, mata akan tengok dia naik keluar. Pasal tu mata terbuka tu dia tengok roh keluar. Lepas dia buka tu, dia pasal apa dia tak boleh tutup balik? Pasal dia roh keluar mati, tak ada function lah. Habislah. Stop lah. Pasal tu kita yang nak kena tutup. Dia tak boleh tutup sendiri dah. Pasal apa dia tak boleh tutup sendiri dah? Pasal dia buka tu maksudnya pasal tu kita sebut pandangan terakhir. Kita semua akan lalui benda ni dan kita akan melihat bagaimana roh yang sudah berpuluh tahun sebati duduk dalam jasad kita ditarik keluar. Soalannya, pergi mana roh tu? Inilah yang kita kaitkan dengan ayat ini. Daripada Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu an, dia kata apa? Dia kata hadis yang Al-Bara' ibn Azib cerita ni, apabila malaikat cabut nyawa, malaikat yang lain datang membawa kain kafan yang sangat wangi daripada syurga untuk nak balut. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis Imam Ahmad dalam musnad dia. Bawa balut roh kita, orang ramai akan ambil jasad kita, pergi mandi, pergi kafan. Masa tu jasad dah tak guna dah. Jasad dah tak ada apa dah.
Bawa balut roh tu, angkat naik pergi ke langit. Perjalanan roh, perjalanan jasad ke kubur, perjalanan roh ke langit. Dia pergi ke langit. Cuma masalahnya bila dia naik ke langit, ada dua situasi. Satu, buka, naik terus ke langit ketujuh. Satu lagi, tak mau buka. Malaikat tak buka. Sebab apa tak buka? Kerana daripada kalangan roh yang buruk. Jadi ini apa yang berlaku pada roh kita. Okey? Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-A'raf. Tuan-tuan boleh balik tengok surah Al-A'raf, nombor ayat 40. Nombor ayat dia 40. Surah Al-A'raf. Allah kata apa? Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'. Allah kata apa? Innal ladzina kadzdzabu, orang-orang yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami. Ini orang kafir lah, termasuk orang Islam yang ingkar, fasik, kufur apa semua tu. Wastakbaru anha, dan mereka sombong daripada ayat-ayat kami. Apa yang Allah Ta'ala akan layan mereka? La tufattahu lahum, tidak akan dibuka kepada mereka abwabus sama'. Tu dalam Quran kata Allah tak buka pintu langit, abwabus sama'. Pasal apa dia kata abwab? Pasal apa dia kata pintu-pintu langit? Pasal langit ada 7. Kalau satu pintu, babus sama', pintu satu, bab. Pasal tu tuan-tuan pergi tengok kan, di tulisan Arab tu pintu bab. Bab satu, bab dua kan. Babun maknanya pintu. Jamak dia abwab. Jadi Allah kata tak dibuka pintu-pintu langit. Kemudian Allah kata lagi, wala yadkhulunal jannah, mereka tak akan masuk ke dalam syurga. Sehinggalah Allah kata apa? Unta masuk ke dalam lubang jarum. Boleh tak? Unta masuk dalam lubang jarum. Unta nak masuk macam mana? Benang pun 7 kali rojoh tak masuk. Jilat sampai naik apa? Basah berlepat, tak kena. Cap, tak kena. Benang punya rojoh pun tak masuk, unta nak masuk macam mana? Perumpamaan ini nak menggambarkan impossible. Mustahil. Macam mana unta nak masuk? Kalau unta tu boleh masuk dalam lubang jarum, hampa boleh masuk syurga. Kalau unta tak boleh masuk, macam mana mustahil nak masuk? Macam itulah mustahilnya hampa nak masuk. Allah nak bagi tahu apa? Never. Tak mungkin. Kalla. Sesekali tidak. Kan? Okey. Kemudian kita masuk kepada sambungan ayat dia. Masih ayat yang sama. Ayat yang keempat. Okey. Fi yaumin kana. Cuma di antara dua tafsiran tu, yang mana lebih kuat? Tafsiran yang kuat, yang lebih tepat, yang lebih jelas. Walaupun dua-dua tu ada hujah dia. Kata para ulama, cenderungnya kepada Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, dalam satu hari yang sama dengan 50,000 tahun. 50,000 tahun. Okey. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala apabila dia menyebut tentang hari dalam Quran ni, bila dia sebut tentang hari, Allah akan menyebut dalam dua bentuk, dua gaya. Satu, Allah mengungkapnya 50,000 tahun. Tuan-tuan akan jumpa dalam Quran, satu bila Allah sebut tentang hari, Allah guna 50,000. 50,000 tahun. Ayat mana? Ayat atas ni lah. Tu satu. Bentuk yang kedua ataupun penyebutan hari yang kedua, selain daripada 50,000, tentu akan rajin jumpa apa? Ni kita akan lalu ulang Quran ni. Kalau orang yang lalu main Quran ni kan, dia akan jumpalah 1,000 tahun.
Satu 50, satu lagi 1000. Nampak? Antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Hajj ayat 47. Ka'alfi sanah. Ka'alfi sanah. Dia tak sebut 50, dia sebut alfi sanah. Alfu sanah. 1000 tahun. Al-Hajj 47. As-Sajdah ayat 5. Ayat ni rajin tuan-tuan baca kemarin Jumaat. Kan? Allah kata apa? Allah sebut kana miqdaruhu alfa sanah. Rajin tak dengar dalam surah As-Sajdah ayat nombor 5. Allah kata apa? Kana miqdaruhu alfa sanah. 1000 tahun. Okey. Kemudian para ulama berbincang. Apa perbezaan 1000 tahun dengan 50,000 tahun? Apa perbezaan 1000 tahun dengan 50,000 tahun? Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hal tersebut. Orang pernah tanya Ibnu Abbas tentang apa cerita 1000 tahun dengan cerita 50,000 tahun ni, apa cerita? Apa maksud dia? Nak faham macam mana? Kadang-kadang 1000, kadang-kadang 50,000. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, pasal di kalangan sahabat pakar rojok tentang Quran ni Ibnu Abbas. Sebab itu Umar melantik Ibnu Abbas sebagai ahli syura. Umar ni dia ada ahli syura. Antara orang yang dia lantik Ibnu Abbas. Walaupun sebahagian orang tak setuju. Kerana dia rasa Ibnu Abbas terlalu muda untuk nak duduk sekali dengan mereka. Dia panggil macam golongan golongan yang senior lah, tiba-tiba masuk mari satu junior. Dia tak berapa nak seronok lah. Dan Ibnu Abbas nak Umar Al-Khattab nak proof, kata Ibnu Abbas ni dilantik bukan based on usia dia, tapi ilmu dia uji dari sudut tafsir. Dia test tafsir Quran lah. Panggil semua geng-geng tua ni, geng-geng berusia senior ni, panggil Ibnu Abbas, tanya, iza jaa nasrullahi wal fath. Apa maksud yang apa faham? Ibnu Abbas kata ayat ni turun tanda Nabi akan wafat. Nampak? Sebab bila dah selesai agama lengkap, kita tuan-tuan, orang hantar hang pergi Kuala Lumpur beli barang ni bagi senarai. Kita pun beli semua, cari seminggu apa yang orang suruh kita beli, siap. Lepas dah siap, dah semua kerja kita selesai, nak tunggu apa lagi? Balik lah. Orang telefon, siap. Semua ada. Beli dah. Lepas tu, ni nak balik Ibnu Abbas kata, ayat tu habang, agama dah menang, Islam orang masuk ramai, Mekah pun dah dapat, Nabi akan wafat. Dia kata lepas sempurna akan adanya kekurangan. Orang tak nampak angle tu, tak nampak dari sudut tu. Ibnu Abbas. Dia kata apa? Kata Ibnu Abbas, keduanya, yakni 1000 dan 50,000 tahun itu adalah hari yang berbeza. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah lebih tahu tentang dua hari tersebut. Yang pertama dia kata, tak sama. 1000 dengan 50,000 tak sama. Sebab itu Allah sebut berbeza. Allah sebut pada dua tempat ataupun beberapa tempat yang tak sama. Maknanya bukan benda yang sama lah. Tapi Ibnu Abbas, dia kata Allah lebih tahu dengan maksudnya. Itu tafsiran dia. Kalau kita dapati maksud 50,000 tahun ni ada juga di kalangan ahli tafsir yang hurai. Dia kata 50,000 tahun adalah merujuk kepada hari yang diperlukan untuk berjalan daripada bumi hingga ke Arash. Daripada bumi nak pergi ke Arash 50,000 tahun. Nampak? Sedangkan 1000 tahun adalah masa dan hari yang diperlukan untuk bumi pergi ke langit yang kedua. Daripada bumi nak pergi ke langit yang kedua, langit bumi nak pergi ke langit yang kedua, 1000 tahun. Daripada bumi nak pergi ke Arash, 50,000 tahun.
Itu ada di kalangan ahli tafsir yang sebut macam tu. Tapi tuan-tuan, selamatnya apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian tuan-tuan, ada juga yang menafsirkan apa? 50,000 tahun adalah perbezaan atau perubahan antara waktu dunia dan waktu akhirat. Waktu dunia dan waktu akhirat. Manakala ada juga yang menafsirkan 50,000 tahun itu dengan maksud apa? Tempoh masa di padang mahsyar. Tempoh masa di padang mahsyar sampai dia masuk sama ada syurga ataupun neraka. Maksudnya, kita akan berdiri di padang mahsyar, duduk nak tunggu kita punya urusan semua selesai 50,000 tahun. 50,000 tahun. 50,000 tahun. 50 tahun pun duk berasa macam lama lah juga kan. 5 tahun. 5 tahun pun tak sangka dah melisah. Faham ke tak? Faham ke tak 5 tahun? 5 tahun pun melisah tak sangka duk hidup nak mengundi. Bukan 50 tahun, 5 tahun. 5 tahun pun kita berasa lama, betul tak? 50,000 tahun. Antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia kata, huwa yaumul qiyamah. Ibnu Mas'ud kata, huwa yaumul qiyamah. Ja'alahu Allahu 'alal kafirina miqdara 50,000 sanah. Thumma yadkhuluna an-nar liistiqrar. 50,000 tahun itu adalah hari kiamat. Hari di kiamat. Allah menjadikan bagi orang-orang kafir 50,000 tahun. Setelah itu, mereka akan masuk ke dalam neraka. Nampak? Kemudian ada dalam hadis lain yang mana Abu Hurairah sebut, ada disebut dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ma min rajulin lam yuaddi zakata malah illa ju'ila syuja'an min nar tukwa bihi jabhatuhu wa dhahruhu wa jambahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah." Dia sebut juga perkataan tu. Nabi sebut perkataan 50,000 sanah. Hatta yaqdiyallahu bainan nas. Mana-mana orang yang tidak membayar zakat harta. Mana-mana orang yang tidak membayar zakat harta, Allah akan menjadikan harta itu, dalam hadis ni, orang yang tak bayar zakat, Allah akan tukar harta yang dia sayang tu jadi apa? Syuja'an. Ulang. Bisa dengar tak? Dalam sebahagian riwayat dia kata apa? Dalam riwayat ni dia kata syuja'an. Ulang. Dalam sebahagian lagi dia kata syuja'al aqra. Ulang yang berkepala botak. Dan sebahagian riwayat dia kata ulang tu aqra, kepala dia botak. Kan? Jadi harta kita tu akan jadi ulang. Ulang tu akan buat apa? Untuk tukwa. Tukwa ni kawa yakwi. Kawa ni setrika. Setrika. Akan disetrika tukwa. Kan? Akan disetrika orang yang enggan membayar zakat tersebut. Di mana? Jabhah, dahinya. Dhahruh. Dhahrah ni maksudnya belakang dia. Belakang dia. Pasal tu kita kata zihar. Bila satu orang kata belakang hang ni macam belakang mak aku. Apa maksud belakang hang macam belakang mak aku tu? Itu dia kata zihar tu menyamakan belakang isteri dengan belakang ibu. Kan? Okey, panjanglah cerita dia. Tapi maksud dia bukanlah ada orang dia tengok bini dia berjalan, dia tahan berjalan macam mak aku berjalan lah, lenggang ni, langgang kangkung. Allah bang, astagfirullah, zihar tu abang. Sampai tak boleh cakap langsung. Zihar ni bukan maksud kita pergi kata macam tu terus jadi zihar. Zihar ni apa maksud dia kata belakang macam belakang. Apa belakang mak kita dengan kita? Artinya mak kita tu kita haram untuk
Ibu kita tu kita haram untuk, maksudnya ibu kita tu haram lah untuk kita. Bila kita kata isteri kita macam ibu kita, artinya kita kata apa? Dengan maksud apa zihar tu? Kita haramkan isteri kita atas kita. Pasal apa kita haram? Pasal tu zihar tu macam apa? Macam kita menyamakan taraf dia tu dengan ibu kita dari sudut haram tu. Bukan dari sudut tubuh fizikal tu. Dia tangan hang tengok macam tangan mak aku jenis gemuk-gemuk ni, jenis apa? Berisi ni. Astagfirullahalazim bang, astagfirullah bang. Apa ni? Zihar bang. Amboi zihar sangat kan. Nanti lu jangan duk kalut pelik kan. Lagi dia kata zahrah belakang wa jambah. Dan juga jambun ala jambin kan. Nabi kata apa? Salli qa'iman, sembahyang berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, kalau tak boleh berdiri duduk. Fa in lam tastati' fa ala jambin. Jambin tu maksudnya ni tak tahu ada depa panggil apa? Jambin rusuk ni di tepi ni. Ni jam kan. Okey, kana miqdaruhu, berapa lama yang dia kena seksa di padang mahsyar tu? 50,000 sanah, 50,000 tahun dah Tuhan balun dah sedah. Hatta yaqdi Allah, sampailah Allah Taala selesai memutuskan hukuman bainan nas, di antara manusia. Dalam hadis yang lain Allah Taala dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW sebut dalam sahih Muslim ni, ma min sahibin dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha. Ini tuan-tuan yang ada tolong kira apa-apa zakat, tolong pi duk kira, tolong pi settle buang lah kan. Jangan duk kira duk himpun ya, tak mau duk settle zakat ni, mau kena bayar siap-siap lah. Bagi selesai lah zakat ni kita dengan Allah Ta'ala. Pasal tu ada satu orang tanya, dia kata ibu dia ada emas, lepas mereka mati, mereka nak paraid tengok banyak, dan setahu mereka mak mereka ni masa hidup tak pernah bayar zakat emas, tapi mereka baru tahu kata mah dia sakan. Mungkin dia jahil ke, dia tak tahu ke apa ke, tapi mah dia banyak lah, 85 gram lebih lah. Kita kalau 85 gram kena bayar zakat. Pakai tak perlih ni dia tak kira pakai tak pakai, dia kira 85 gram harta kena bayar lah. Setengah orang dia mengecoh, dekat-dekat nak bayar zakat dia keluar pakai lah. Mah bukan pakai. Saya tengok satu orang sakan mah dia. Bila saya tengok, saya pergi beli apa atas satu perempuan pakai emas 2 kali ganda besar jam saya ni. Ni jam ni dia buh satu lagi jenis macam ni jugalah, jenis ada ni ada macam apa lipan tu kan, tu besar tu dia. Hak tu tak tahu kan. Dengan sesuai lah dengan tangan dia besar tu kan. 85 gram ke atas kena zakat. Pakai tak pakai kena. Jangan duk buat keluar pakai pula, dekat-dekat nak kena bayar buat keluar pakai. Kan. Dia kata tak apa, pakai tak apa. Tak kena kan. Pakai sampai nak panggung pun tak boleh kan. Macam mana? Nabi kata ma min sahibin dhahabin wala fiddah. Siapa-siapa yang ada emas, fiddah, perak, la yuaddi minha haqqaha, dia tidak mengeluarkan zakat, dia tak bayar zakat. Illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu safaih minan nar, melainkan emas-emas tadi akan dicairkan, akan dibuat menjadi kepingan. Kemudian fa uhmiya 'alaiha fin nari jahannam, dia akan buat pelik besi, lepas tu jadi panaskan. Ni semua ni habuan kita, simpan bagi banyak sikit biar pada bagi kena tu kira cantik lah kan. Nampak? Sekeping 2 keping tak padan kan. Himpun bagi banyak sikit, jangan duk bawa keluar kan. Ada satu orang dia tanya saya satu soalan. Saya pergi satu kedai, dia kata saya duk bayar zakat, tapi saya bayar zakat sikit-sikit, boleh ke? Sebab apa? Sebab kalau saya himpun banyak, memang saya tak bayar lah. Kan? Bila dia jadi banyak, dia jadi sayang. Boleh ke? Zakat ni kalau kita nak advance dulu, boleh lah. Kita nak bayar dulu. Walaupun dia belum sampai lagi, tapi kita nak keluarkan dulu. Seperti yang tuan-tuan buat. Zakat fitrah tu sebenarnya, tuan-tuan bayar awal lah. Bila masuk Ramadan, tuan-tuan dah bayar kan? Okey. Ataupun sebelum sampai, tuan-tuan nak ambil keberkatan Ramadan ke, bulan haram ke, tuan-tuan nak bayar dulu, advance boleh. Tapi problemnya apa? Tempat yang kita nak bayar tu, dia kata dia pergi bagi masjid. Oh, masjid jam lah. Pasal bila bagi zakat kat masjid,
masjid akan agih pada bukan asnaf. Pasal masjid pun dia tak tahu. Dia kata dia bolan sampai, dia pergi bagi kat masjid. Berhati-hati. Pasal pertama, masjid tak termasuklah asnaf. Yang kedua, bila dia pergi bagi dekat masjid, masjid nak guna duit tu buat apa? Satu, mungkin buat perbaikan masjid, ataupun mungkin buat makan, ataupun mungkin bayar penceramah, pasal dia pun tak tahu duit zakat. Dia tahu ni untuk masjid sikit. Kan? Masjid pun guna. Jadi ini satu benda yang bahayalah, kan? Okey, tak apa. Jadi dipanaskan. Dipanaskan. Lepas dipanaskan tu, dia letak di atas dahi, dia letak di atas belakang. Kan? Dan dia letak di badan. Kullama barudat, bila dia sejuk, tadi hangat, letak, terbakar, dia sejuk. Tak syok lah. Mana syok, sejuk. Uidat, kita pergi reheat. Reheat, kita pergi panaskan semula. Berapa lama ni? Panas bakar, panas cucuh, panas letak ni. 50,000 sanah. 50,000 tahun. Nampak? Jadi hadirin mukminin, 50,000 tahun tu adalah tempoh masa merujuk kepada tempoh masa akhirat. Kan? Okey? Daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, masih lagi dalam perbincangan 50,000 tahun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yawman kana miqdaruhu 50,000 sanah, ma atwala hadzal yawm. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. الله أكبر. Ni satu reward untuk kita. Orang tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, how long? Berapa lama? Berapa lama 50,000 tahun? Ui, lama. Kita adalah baru apa? 2020. Kan? Betul tak? Nabi kata, untuk orang kafir, lama. Tapi untuk kita, untuk orang beriman, Nabi kata ni. Nabi kata, walladhi nafsi biyadi. Demi Allah. Alal mu'min. Untuk kita orang beriman, yukhaffaf. Diringankan. Apa dia? Hatta yakuna akhafa alaihi min salatin maktubah. Lebih singkat daripada semayang 5 waktu. Maksudnya syak lah. Orang beriman ni, tuan-tuan, duduk dalam kubur, kalau tuan-tuan mati, duduk dalam kubur, tuan-tuan akan rasa lama. Betul tak? Bila nak bangkit ni? Tak, orang beriman tak rasa lama. Orang beriman, dia hanya rasa seperti tidur. Tuan-tuan rasa tidur lama? Tidur rasa lama? Subuh dah. Subuh dah apa? Bantai lena. Tidur kan, kita bangkit-bangkit. Ni Ashabul Kahfi 300 tahun. 300 tahun punya tidur, bangkit. Lama mana tidur? Ada kot setengah hari. Sehari kot. 300 tahun. Nampak? Tapi kita tak rasa lama. Orang beriman duduk dalam kubur, baru macam bangkit tidur. Bila Allah Ta'ala tiup sangkakala dia bangkit macam bangkit tidur. Tak rasa lama. Tahu berapa puluh ribu tahun dah duduk. Kan? Mati. Nampak? Itu apa yang disebut di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nampak? Okey. Kemudian tuan-tuan, akhir sekali kita ambil ayat yang kelima, pendek. Allah kata fasbir sabran jamila. Tuan-tuan apa-apa pun, kalau tuan-tuan jumpa siapa-siapa ada problem dan masalah, tuan-tuan kata dekat dia. Ayat ni cantik. Allah ajak kita cantik. Fasbir sabran jamila. Sabarlah. Kerana tidak ada kesabaran itu melainkan ia satu yang indah. Fasbir sabran jamil. Kan? Nampak? Maka Allah kata dekat Nabi, bersabarlah wahai engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Sabran jamil. Apa makna sabar? Okey, pertama, di kalangan ulama, kalau kita baca, rajin sikit kita duduk belik, para ulama membezakan di antara 3 maqam. Satu, kita selalu dengar perkataan sabar. Sabr. 2, redha.
3 syukur. Tuan-tuan ingat 3 word ni. Sabar, redha dengan syukur. Okey, dengar. Kita nak bahas, kita nak jadi ahli sufi begini. Ni bahasan ahli sufi ni. Maqam yang paling bawah, maqam yang paling rendah, maqam orang awam, sabar. Tu dia berkata sabar tu paling bawah. Nak sabar pun tak sangka ni, duk tahan ketak kepala-kepala ni. Dia kata paling bawah, paling bawah sabar. Mau kalau takat sabar tu baru maqam paling bawah. Adna. Dia ada adna, aqsa, a'la. Dia ada maqam rendah, tinggal. Kalau takat sabar, bawah. Sabar ni awam, orang biasa. Kita ni sabar. Apa dia tu sabar? Sabar ni dalam hati tu habis kata, tak terbit mulut je. Tu sabar. Ni tafsiran yang paling mudah nak bagi faham. Sabar mau kalau bahasa kitab jenuh, sabar itu adalah payah. Sabar ni saya nak bagi mudah faham, nak bagi lekat dalam kepala, dalam hati tu habis kata, habis keluar dalam hati tu. Tapi dia tak terbit keluar. Dia tak keluar di mulut. Itu sabar. Betul itu kita. Keluar-keluar mai tengok orang balas kasut. Awak duk cari apa haji? Cari apa? Kasut. Mari baru pergi beli. Betul? Tak tahu, tak ada. Sebelah pun tak ada. Macam mana? Apa beliling? Tapi dalam hati, dalam hati kita kena cakap di luar masjid lah. Dalam masjid tak boleh. Macam mana kita tahu? Masuk kereta, bang! Dia bagi pintu kereta. Kasut hilang. Kan? Tapi kita tengok muka kita tak ada. Jangan duk tanya banyak. Jom belah. Itu sabar. Redha atas sikit. Mulut tak cakap benda tak elok, mulut tak terbit benda huduh, tak elok yang dia nak protes. Itu macam sabar ni lah. Tapi apa lebih dia, apa tinggi dia, apa beza dia dengan sabar? Hati dia pun Maksud kalau kita tanya macam mana, apa-apa cerita ni, dengar kata semua pokok tak jadi, luruh habis semua, yang ada sikit-sikit pun kawak curi, alhamdulillah ustaz. Tak apa nampak macam mana, bukan rezeki lah hati dia pun, okey dia sabar. Sembang pun boleh duduk gelak lagi, makan pun lalu lagi. Kan? Kita tengok pun dia okey lagi. Maknanya dalam luar okey. Kalau dalam dengan luar tu okey, yang tu dia panggil redha. Boleh pi? Boleh tuan-tuan semua iman 30 juzuk. Takkan tak boleh pi? Kan? Tapi kita nak pi hak Nabi tu susah. Yang ni maqam para Nabi. Dia bukan setakat bila diuji, dia sabar. Mulutnya tak cakap tak elok. Dia bukan setakat redha. Hatinya juga terima. Hatinya juga pasrah. Hatinya juga okey. Dia pergi kepada maqam yang paling tinggi. Dia bersyukur pula atas balak tu. Allah. Kita mau boleh terima pun padan lah. Kalau Allah Ta'ala uji kan. Contoh saya bagi contoh harum mana tadi kan. Kalau boleh sabar, tak maki pun kira okey lah. Dah tak maki, dalam hati pun lapang, dada tenang. Pun kita kata sakan dah, kamat ada ni. Tiba-tiba kita tanya macam mana Haji? Alhamdulillah, saya bersyukurlah Allah Ta'ala uji saya macam ni. Mungkin ada saya tersilap tak mana, duit-duit mana dulu Allah Ta'ala nak cuci dosa saya. Saya rasa syukurlah Allah Ta'ala ambil. Banyak dia ambil, banyaklah dosa saya gugur. Allah Haji, malaikat korang ni. Dia bersyukur. Dia kata tu pun saya duk berasa sedih juga. Awak Haji, pasal ada lagi 2 pokok mereka tak ambil. Ada tu 2 pokok mereka tak ambil, mereka tinggal. Awak Haji, kalau mereka ambil banyak, habis lagi banyak lah dosa gugur, lagi banyak lah pahala. Tu dia tuan-tuan, dia sedih pasal mereka tak ambil bagi cerah. Ni yang tinggal ni Tuhan nak tanya esok ni. Kalau cerah mereka ambil, tak ada buah, Tuhan tak tanya dah saya pasal tak ada apa. Ni ada 2 pokok ni Tuhan tanya ni. Tu dia tuan-tuan, yang tu dia panggil syukur. Boleh ke tak? Dengar sudah lah no. Okey. Kemudian kata Al-Imamul Qurtubi, kata Al-Imam, salah kau ustaz kalau kita sebut
Kalau kita sebut di atas makna protes tak boleh. Kita sebut di atas makna kita tak puas hati, haram. Itu bukan kata sabak. Sabak ni mulut sengak. Mulut jangan cakap apa. Tapi dalam hati tak apa kalau dia tak terima. Pasal Quran, hadis kata, jangan terbit. Ma la yuhaddith. Apa yang dia tak cakap. Kan? Okey, tak apa. Tapi dalam ayat ni, dia kata sabrun jamil. Sabar yang cantik. Sabar yang cantik itu apa? Di atas sikit pada sabar biasa. Iaitu, kata Al-Imam Al-Qurtubi, huwa alladhi la jaza' fihi wala syakwa. Iaitu satu orang yang sabar dan dia tidak keluh kesah. Okey. Kita kena faham, keluh kesah ni dia bukan haram. Contoh orang tanya, "Macam mana haji sakit tak?" Kita pergi tengok dia demam. "Sakit haji?" "Sakit lah, ni semua sakit ni, hangat lah, ni semua ni duk menyucuk." "Haji, astagfirullah, apa ni? Apa duk sebut?" "Jangan. Sebut kata tak sakit." Okey, elok. Tak ada apa." Apa merepek ni kan? Hatta Nabi pun kan? Dia tawarak sah. "Aduh, sakit kepala aku. Hangat badan aku." Nabi. Warak sah dia kata sakit. Maksudnya, keluh tu tak apa. Warak sah ni, aduh, pedih, penin. Sakit, panas. Bahkan kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Yaqub. "Innama ashku bathi." Dia mengeluh. Pasal itu kalau orang tanya setakat nak mengeluh tu, dia bukan protes. Orang tanya dia, "Sakit tak? Operation, operate lutut ni sakit tak?" Dia nak konon dia nak habaq kata dia tu kamat wali bah. "Dak tak sakit." Tak sakit apa? Dia tengok ni, tampak pun tak ada apa ni. Tak boleh kalau orang tanya sakit tak? "Sakit ya Allah, sakit lah." Hang kalau orang nak buat, hang jangan duk buat lah, sakit lah. Dosa tak? Tak. Itu dia panggil keluhan tanpa engkar. Maksud dia redha tapi dia nak habaq dia sakit, itu je. Yang tak boleh, "Awaklah kepala lutut aku yang Tuhan bagi sakit ni." Kepala lutut ni dia tak tahu kah? Kepala lutut ni yang duk sujud dekat dia ni. Kepala lutut ni yang duk semayang tahajud ni. Yang kepala lutut lain duk semang main bol kayuh geret apa tak semayang tak sakit pula. Yang tu tak boleh lah. Yang tu haram. Tapi kalau dia takat dia kata sakit. Pasal Nabi Yaqub dia kata, "Kepada Allah aku mengadu susah. Kepada Allah aku mengaku sedih. Kepada Allah aku mengadu bathi wa hudni, kesusahan aku." Dia keluh. Dia mengeluh. Hatta Nabi pun dalam sebagian riwayat dia mengeluh dia sakit. Itu tidak menafikan sabar. Nampak? Itu tidak menafikan sabar. Wallahu ta'ala alam. Cukuplah 2 ayat pada pagi ini dengan beberapa tafsiran. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Yang baik itu daripada Allah. Kita ambil manfaat insya-Allah. Ya, sila. Okey. Kalau kita bayar zakat kat masjid tak boleh. Pasal dia bukan asnaf. Tapi kalau kita bayar kat pusat pengajian, macam mana? Okey. Pusat pengajian dia boleh duduk di bawah fi sabilillah. Kerana mereka ni penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Pasal itu masjid kalau dia nak terima zakat, kita boleh bagi dekat dia, tapi dia jangan buh masjid. Dia buh pusat Islam. Komplek Islam. Artinya function dia bukan setakat masjid, kelas pengajian, pusat ilmu. Pasal itu kalau orang kata tahfiz tu kita bagi zakat pasal apa? Pasal fi sabilillah. Fi sabilillah ni pasal apa? Pasal dia menuntut ilmu. Penuntut ilmu pula ada tau. Selain daripada fi sabilillah, ada yang tafsir penuntut ilmu boleh duduk di bawah asnaf hamba. Hamba lah ada tak? Tak ada. Tapi kita boleh pergi bubuh penuntut ilmu macam tuan-tuan, penuntut ilmu ni boleh pergi duduk bawah hamba. Hamba apa? Hamba kejahilan. Jangan main-main. Hamba kejahilan. Jadi kita bagi duit kat dia untuk dia keluar, dia merdekakan diri dia daripada kejahilan. Jadi maksudnya kalau untuk pusat pengajian, boleh tak kita bayar zakat? Ya, boleh. Kerana mereka fi sabilillah menuntut ilmu. Bukan setakat pusat tahfiz saja. Sekolah apa bukan tahfiz pun boleh. Pasal apa? Kerana semua ni ilmu untuk kebaikan manusia. Kan? Okey, terima kasih. Kalau masjid buat tabung asnah baguslah. Yang kita cerita ni tabung masjid. Kalau dia buat satu tabung khas untuk asnah, nama pun asnah. Okey, macam tabung anak yatim. Pasal apa dia buat tabung anak yatim?
Dia tak masuk dengan tabung asnah. Pasal tu saya cadang masjid, jangan buat tabung anak yatim. Pasal sekarang ni anak yatim dah kurang satu, lepas tu anak yatim pula banyak yang tak masuk dalam asnah. Anak yatim bukan asnah. Kalau orang bagi duit ke anak yatim, kita masalah kena cari anak yatim je. Tapi kalau tabung tu asnah, anak yatim yang asnah pun masuk, ada tuan-tuan, kadang-kadang saya nak beritahu, yang tak yatim tu lebih asnah daripada yatim. Satu budak kita tengok susah. Hang ada pak tak? Ada, macam tak ada. Tu imam pun kata, ada ke tak ada? Kalau tak ada, nak buat cara tak ada. Yang tu imam tu pun. Dia tak ada, mak ada, pak pun ada. Tu yang hang susah untuk merempak main makan di masjid ni. Macam saya kata, ada macam tak ada. Nak bagi nak duit nak tak boleh. Pasal pak dia duk tercokoh dia rumah. Pak dia duk ada. Kan? Kita hanya boleh bagi atas duit orang susah, tapi yang tu anak yatim. Dia tahu ni macam ni balik ni, hampir cari senapang angin ke, senapang apa ke, bagi masuk dalam grup anak yatim. Macam mana tu imam pandai-pandai fikir. Faham tak? Okey, tuan-tuan, wallahu taala a'lam. Okey ya, insyaallah.